Didik TV KPM. Jadi, apa yang Ustazah nak terangkan dalam soalan kebat ni? Sumber soalan dan jawapan soalan kebat, ciri-ciri soalan kebat, macam mana, teknik menjawab soalan kebat bagaimana, dan apakah dia soalan contoh untuk soalan kebat. Okey, sumber soalan kebat, insya-Allah dia akan ambil daripada buku teks Pendidikan Islam, KSSM tingkatan 4. Dia akan ambil daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan KSSM tingkatan 5. Dan isu semasa yang terjadi dalam masyarakat. Apa-apalah isu kan. Bawang, isu LGBT, apa-apalah. Apa-apalah isu kan. Okey. Sumber jawapan dia pula daripada mana? Sumber jawapan dia pun boleh ambil daripada buku teks Pendidikan Islam, KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5, bacaan-bacaan tambahan. Dalam soalan itu sendiri, boleh ada jawapan dia, Aiman, ya. Dan pengalaman hidup anak-anak murid semua boleh dijadikan jawapan, ya, dalam soalan kebat. Jadi janganlah risau, janganlah takut, ya, kerana inilah dia semua sumber jawapan untuk soalan kebat, ya. Okey. Jadi sebelum menjawab soalan kebat, anak-anak murid semua, calon-calon SPM kena tahu apa dia soalan kebat. Kena detect dulu soalan ni soalan kebat, baru bagi jawapan kebat, teknik jawapan kebat. Jangan main bagi teknik kebat je, walaupun bukan soalan kebat. Nanti tak dapat markah. Ya? Okey, jadi ciri soalan kebat. Yang pertama, ada stimulus soalan. Stimulus ni apa? Ada bahan rangsangan untuk soalan tersebut. Stimulus soalan tu boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk jadual, boleh berbentuk kata-kata hikmah, boleh berbentuk petikan akhbar, boleh berbentuk ayat Al-Quran hadis, dan boleh berbentuk apa-apa saja. Ya. Kemudian soalan tadi, ciri yang kedua soalan kebat, soalan tu tidak minta bilangan jawapan. Kalau soalan tu dia ada letak, huraikan dua pendapat, tirangkan dua kebaikan. Bukan kebat lah Tuan Iman. Bukan. Setakat ni bukanlah, ya. Dia tak minta, dia tak tulis minta, dia tak minta bilangan jawapan. Dia umum je, huraikan pendapat, terangkan bagaimana cara, macam tu, dia langsung direct, ya. Kemudian ciri yang ketiga, markah soalan dia 4. Dia tak minta bilangan jawapan dan markah dia 4. Itulah dia ciri-ciri soalan kebat. Jadi walaupunlah manalah tahu kan tak ada stimulus soalan, dia tak ada ni. Nombor 1 ni tak ada. Contohlah kan tak ada. Tapi dia tak minta bilangan jawapan dan markah dia 4, insya-Allah itu pun kebat juga. Kenapa? Ceng sebab ni. Sebab kebat ni dia satu isi 4 markah. Apa dia 4 markah tu? Calon-calon SPM semua. 1 markah tu markah isi. Yang pertama, markah kedua markah huraian, markah yang ketiga markah huraian lengkap, dan markah yang keempat ialah markah kesimpulan, ya. Jadi teknik dia sangat senang, sangat mudah nak ingat, iaitu jawab dalam 4 ayat. Ayat yang pertama, mesti ayat isi. Ayat yang kedua, mesti ayat huraian. Ayat yang ketiga, mesti ayat huraian lengkap. Dan ayat yang keempat, mesti ayat kesimpulan. Ustazah senanglah cakap. Macam mana nak buat ayat ni Ustazah? Sebab itulah kita orang buat sukses SPM ni. Sebab nak bantu anak-anak semua kat rumah, ya. Okey, jadi Ustazah ni membuatlah. Pernah nak bertukang ni Aiman. Semalam buat kotak rangka kebat ni. Ya, kami panggil dia korbat. Ustazah panggil dia korbat. Inilah dia kotak rangka kebat yang Ustazah design untuk anak-anak murid calon SPM kat luar sana untuk membantu anak-anak murid SPM merangka jawapan kebat. Ya, ini untuk awal-awal je, fasa awal. Nanti dalam SPM jangan jawab dalam kotak tau. Ya, ini untuk membantu je, ya. Okey, kotak 1, row 1 ni untuk penyata jawapan atau kita short formkan jadi PJ plus I itu isi. Nokta. Mesti letak nokta tau. Ayat 1, ya. Kemudian, row yang kedua, baris kedua. Untuk ayat huraian, mulakan dengan perkataan ini. Ada yang tanya, Ustazah, hal ini boleh tak? Boleh. Ustazah, hal ini demikian kerana boleh tak? Boleh. Hal ini demikian, boleh. Sebab Ustazah ringkaskan ini pun boleh. Tak ada masalah, ya. Lepas letak perkataan ini, tambahlah salah satu daripada aksu tadi, agar atau kerana atau supaya atau untuk. Kemudian tambahlah huraian yang bersesuaian. Lepas tu letak nokta. Jangan lupa, ya, letak nokta. Ini ayat yang kedua. Kemudian, ayat yang ketiga. Huraian lanjutan. Aiman tengok apa ni Aiman? KSC.
Suruh makan Kak Aiman? Tak, Bukan. Ustazah. Bukan. Jangan beli KFC ya. Sebelum jangan membeli apa-apa makanan sebelum masuk dalam dewan. K ni adalah kesannya. Boleh mulakan ayat ketiga calon-calon SPM semua dengan perkataan kesannya, koma. Tengok tu. Ada koma. Ya, lepas kesannya, koma, atau faktornya, koma, atau si contohnya, koma. Plus HL. Lepas tu huraikan. Ya. Buatlah huraian yang sesuai. Kalau kesan, letak kesan. Kalau F letak faktor, letak faktor. Kalau contoh, letak contoh. Kemudian letak nokta. Kemudian ayat keempat, letaklah perkataan kesimpulannya, koma, kita hendaklah. Kenapa? Sebab ayat keempat ni dia mestilah berbentuk pengajaran. Ya? Jadi kita hendaklah letaklah pengajaran isu soalan. Tambahlah dengan salah satu daripada aksu dan huraikan macam biasa. Cuma ada seninya sini Aiman, yang Ustazah sangat-sangat nak tekankan. Ya? Kenapa kena tulis penyata jawapan? Tak boleh ke direct masuk isi Ustazah? Kenapa kena letak penyata jawapan? Sebab dalam nak menjawab soalan kebat ni Aiman, dia kena letak kata kunci. Jadi kata kunci tu dia ada dalam soalan. Dia dalam soalan. Jadi soalan tu anak-anak murid semua kena letak penyata jawapan supaya automatically masukkan calon-calon SPM boleh terus masukkan kata kunci soalan tadi pada ayat jawapan dengan menulis penyata jawapan tadi. Ya, begitu juga dengan kesimpulan mestilah masuk kata kunci soalan pada ayat kesimpulan. Ya, dan boleh rangka jawapan murid-murid semua untuk sebelum menjawablah dalam bentuk yang ditetapkan. Ya. Okey, ini dia soalan contoh untuk kebat. Ya, ini contoh dia dalil, ya, hadis. Dia bagi ayat, dia bagi hadis, dia bagi maksud. Jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya untuk dijual, pasti lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang, lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Jadi, kebatnya apa kat sini sebenarnya Aiman? Kebatnya adalah murid-murid semua kena keluarkan apa keyword daripada bahan rangsangan ni, stimulus. Apa keyword dia? Itu kebat dia. Jadi keyword dia ni adalah berdikari. Bukan kayu api ni dia tak. Bukan pasal kayu api dia cakap ni. Dia nak tekankan adalah lebih baik daripada meminta-minta. Lebih baik daripada meminta-minta itu yang nak ditekankan iaitu berdikari. Yang ini ni. Yang ini yang nak di-highlightkan dalam soalan tersebut. Kita tidak boleh meminta-minta. Bukan tak boleh. Kita tidak digalakkan. Iaitu ayat dia. Tidak digalakkan meminta-minta. Ya? Kemudian soalan dia berdasarkan hadis di atas, kemukakan hujah anda tentang konsep berdikari. Dalam mencari rezeki yang halal. Jadi itulah kebatnya. Jadi oleh sebab dah ada keyword kata kunci berdikari dalam soalan, alhamdulillah tak perlu lagi dikeluarkan dua kali. Konsep berdikari tadi tinggal dimasukkan dalam penyata jawapan. Okey. Jadi ini adalah jawapan contoh ya untuk soalan kebat. Jadi ini Ustazah dah ringkaskanlah ya dia punya formula PJ plus I nokta ini plus aksu plus H nokta KFC plus HL nokta kesimpulannya koma kita hendaklah plus pengajaran isu soalan plus aksu plus H nokta. Okey. Konsep berdikari dalam mencari rezeki yang halal ialah penyata jawapan. Berusaha bersungguh-sungguh bagi menyara kehidupan nokta. Ini adalah isi. Hal ini agar memperoleh keberkatan dalam rezeki yang diperoleh. Ini adalah hal ini boleh ya. Letak aksu, salah satu aksu, kemudian huraikan, letak Ustazah pilih K, kesannya, letak koma, kemudian kesan, letaklah kesan. Antara KFC ni, kesan, faktor ataupun contoh, yang mana satu paling mudah adalah kesan. Paling mudah adalah kesan. Paling susah adalah contoh. Kenapa contoh paling susah? Kerana contoh ni calon-calon SPM kena bagi contoh yang paling tepat. Jadi kalau Ustazah nak play safe, pilih yang kesan lah. Kalau kesan dengan faktor ni dia lebih terbuka. Ya, tapi nak tulis contoh boleh, tak ada masalah ya. Tapi dia punya seni tu kena betul.
Jadi kalau nak bagi contoh tu perlu berhati-hati ya. Okey, kemudian ayat keempat, mulakan dengan kesimpulannya, kita hendaklah kemudian letak perkataan berdikari tadi. Keyword, masukkan kata kunci soalan kebat tadi dalam ayat kesimpulan, nanti barulah kesimpulan calon-calon SPM akan diberikan markah. Kalau tak ada keyword ni, Aiman, dia tak akan diberikan markah. Ya. Jadi kebat ni nampak aja macam kebat. Dia selalu tanyalah murid kan, kebat ni awak rasa boleh jawab suka hati ke? Ya Ustazah. Oh tidak. Dia main keyword istilah dia. Dia mesti ada letak kata kunci. Didik TV KPM